Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alaika yassir rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita solat fardu subuh secara berjemaah dan insya-Allah kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan perjalanan hidup manusia yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari sirah, tuan-tuan, adalah untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu saya sebut, tujuan kita mempelajari sirah untuk kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sayang kepada Nabi, dan untuk kita ikut cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu boleh sebut sayang kepada sesuatu, tapi nak sayang daripada hati, kita kena kenal dengan benda yang kita nak sayang. Nak kenal, kena baca sirah. Nak kena baca sirah, dan nak kenal, kenalah ada buku sirah. Buku sirah untuk kita baca, dan hari ini banyak dah terjemahan dan huraiannya mudah untuk kita fahami. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ulama-ulama kita yang buat kerja-kerja yang seperti itulah. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Nabi di Mekah. Kemudian Nabi hijrah, duduk tinggal di Madinah selama 10 tahun. 63 tahun itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di Mekah kita dah selesai. Kehidupan Mekah 53 tahun itu kita dah selesai, dan sekarang kita sudah berada di Madinah. Kita sudah berada di Madinah pada tahun pertama hijrah. Seawal tahun pertama, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pun sibuk. Walaupun kita tengok 53 tahun di Mekah, tempohnya panjang, dan kehidupan di Madinah 10 tahun, tapi kisah di Madinah ini lebih banyak. Kerana di Madinah Nabi bukan sahaja sebagai seorang Rasul, Nabi juga adalah ketua negara. Nabi juga adalah ketua negara, dan kehidupan di Madinah sangat padat dengan urusan-urusan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seawal tahun pertama Nabi sampai di Madinah, Nabi buat masjid. Kita dah lihat dah pada pertemuan yang terdahulu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat masjid. Nabi kumpul dana daripada mana-mana sahabat, bina masjid. Banyak mana, itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bina, tuan-tuan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saudarakan Ansar dan Muhajirin. Muhajirin penduduk asal Mekah, Ansar adalah penduduk asal Madinah. Nabi bagi saudara. Saudara ni memang betul-betul Nabi jumpa sekian-sekian sahabat, kamu dengan Ansar ni sekarang ni adik-beradik. Dia bukan sekadar di mulut sahaja. Sebahagian Ansar memberikan separuh harta kepada sahabat Muhajirin yang disaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya sahabat dibagi separuh, maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau dia ada 100,000, separuh daripada tu 50,000 diberikan kepada sahabat Muhajirin yang datang ke Madinah. Dan seawal tahun itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu pemufakatan
kerajaan Islam Madinah. Ini kita tengok bagaimana Nabi SAW mentadbir sebuah negeri iaitu Madinah, dan apa Nabi buat untuk memastikan pentadbiran itu berjalan lancar dan orang-orang yang duduk di dalam negeri Madinah itu dalam keadaan aman dan sentosa. Apa yang kita nak tengok hari ini, tuan-tuan? Nabi buat perjanjian, Nabi tulis dekat situ 12 perkara untuk bagi orang Islam ini dalam keadaan harmoni, Muhajirin dan juga Ansar. Ada 12 perkara yang Nabi nyatakan di dalam perjanjian tersebut. Nabi buat muafakat ini supaya tak ada hasad dengki antara Muhajirin dan juga Ansar. Tak ada sifat saling mementingkan diri, saling membantu sesama Islam atas dasar agama. Bukannya engkau datang dari Muhajirin, kami Ansar, kami banyak tolong. Bukan macam tu, tuan-tuan. Ada 12 perkara. Yang pertama, hari ini kita tengok satu persatu, insyaAllah. 12 perkara. Yang pertama, Nabi kata Islam ini dia berbeza dengan agama yang lain. Berbeza dengan agama lain, dan Allah larang. Ada benda yang Allah larang, ada perkara yang Allah benarkan. Kita tak boleh cemburu dengan orang lain. Kita Islam, kita ada peraturan. Kalau orang lain tak solat, kita tak boleh pertikaikan sebab dia bukan Islam. Dan kita ada perkara yang kita boleh buat, dan ada perkara yang Allah sekat di atas muka bumi Allah ini. Kita tengok orang non-Muslim, ada yang tak tutup aurat. Mereka bukan Islam. Kita Islam, kita ada peraturan, dan kita ada batas-batas yang kita kena taat. Tu kata Rasulullah SAW. Kalaupun ada hukum Islam, hudud dan sebagainya, ianya hanyalah terpakai kepada orang-orang Islam sahaja. Itu Nabi tekankan di situ. Kemudian yang kedua, Muhajirin dan Ansar itu satu, bersama-sama membayar hutang darah jika terbunuh seseorang yang lain. Sama-sama kena memberikan sumbangan untuk membayar diat sekurang-kurangnya 100 ekor unta. Kongsi bayar. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya kalaulah seseorang itu terbunuh tu bukan membunuh, dia terbunuh orang lain, maka orang-orang Muhajirin yang bersama-sama kena kongsi bayar. Kena sama-sama bayar, kumpul duit ataupun jumlah wang yang sepatutnya untuk dibayar kepada keluarga yang si mati terbunuh, sebanyak 100 ekor unta. Besar, tuan-tuan, jumlah tu. Kalau kita tengok zaman sekarang ni pun 100 ekor unta hampir nak dekat setengah juta juga. Unta. Begitu jugalah pada zaman Rasulullah SAW, 100 ekor unta ni jumlah yang besar. Maka kena sama-sama bayar. Kena sama-sama bayar, kongsi untuk bayar hutang darah tersebut, tuan-tuan. Sebab itulah para sahabat, daripada tarbiyah ini, sahabat tidak berkira antara satu sama yang lain. Yang ketiga, orang Islam tidak akan meninggalkan Islam yang lain dalam keadaan miskin. Orang Islam tidak akan tinggalkan saudara Islamnya yang lain yang miskin. Kalau saudara yang tidak dapat makan, saudara Islam yang lain mesti kena bagi saudara lain tu makan. Macam kita hari ini, tuan-tuan, masing-masing. Meja kau, pagar aku setakat ni, pagar kau setakat ni. Daun ranting dia terlebih sikit je, adalah 2-3 helai daun kering jatuh, boleh berperang, tuan-tuan. Tak reti ke nak potong pokok ni, dah lebih dah ni. Dah masuk dah kawasan rumah. Dah lah buah pun tak bagi. Tuan-tuan kan, tambah lagi tu dah lah buah pun tak bagi. Lepas tu tak nak bertanggungjawab, tuan-tuan. Tapi Nabi gariskan dekat sini, orang Islam tidak akan meninggalkan Islam yang lain dalam keadaan miskin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab itu kita tengok dekat Madinah tak ada orang yang miskin. Orang Islam akan memberi pertolongan kepada orang yang susah, dan itulah tanggungjawab orang Islam sesama orang Islam yang lain. Sebab tu, tuan-tuan, kalau sahabat dia nampak dia ada
kain, selendang dan sebagainya, dia nampak sahabat yang tak ada, dia boleh bagi macam tu saja. Dia boleh bagi saja kepada sahabat yang tersebut. Kemudian yang keempat, yang menghasut, bermusuh, mestilah kita tentang walaupun ianya adalah ahli keluarga sendiri. Yang mana menghasut, tuan-tuan, bermusuh dengan Islam, kita mesti tentang dia walaupun dia ahli keluarga, adik-beradik, ibu dan ayah kita. Sebab tu kita tengok sebahagian perang, tuan-tuan, nanti kita dah masuk Madinah, kita akan masuk berperang, kita akan lihat kadang-kadang di pihak Islam ada ayah, di pihak musuh ada anak. Tuan-tuan, contohnya lagi cerita tentang berkaitan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila kita tengok Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia adalah ketua munafik di kota Madinah. Dia masuk Islam memang sebab dia nak dapatkan habuan, kot-kotlah jadi timbalan kepada Nabi ke, dapat jadi menteri perikanan ke, sebab dia ada jawatan di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Dia masuk Islam memang dia nak dapat portfolio dia. Kurang-kurangnya Nabi bagi jawatan kepada dia. Dan dia inilah yang menyebarkan banyak propaganda. Antaranya, tuan-tuan, memfitnah keluarga Nabi SAW, isteri Nabi dengan Safwan dalam keadaan tuduhan zina. Siapa dia, tuan-tuan? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan para sahabat banyak mencadangkan untuk dihukum Abdullah bin Ubay bin Salul supaya dipenggal lehernya. Tuan-tuan, anak beliau Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia ini orang yang beriman. Bila dengar banyaknya sahabat mencadangkan untuk dipenggal kepala ayahnya, maka Abdullah ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku mendengar ramainya yang mencadangkan untuk dihukum bunuh kepada ayah aku. Ya Rasulullah, kalaulah ayah aku dihukum dengan hukuman bunuh untuk dipenggal lehernya, biarlah orang yang menjalankan hukuman itu adalah aku. Tuan-tuan, pelik, tuan-tuan. Biarlah aku, supaya aku seorang anak, aku tetap sayang dengan ayah aku. Kata Abdullah, aku tetap sayang dengan ayah aku walaupun dia munafik, dia adalah darah daging aku. Boleh jadi kalau ada sahabat lain yang menjatuhkan hukuman kepada ayah aku akan berdendam dengan sahabat tu. Nampak, tuan-tuan? Dia ketepikan perasaan dia demi Islam, demi agama ini, tuan-tuan. Dia kata apa? Tak apa, kalaulah nak jatuhkan hukuman, biarlah saya yang melaksanakan hukuman tersebut. Boleh jadi kalau sahabat lain yang jatuhkan hukuman, aku akan berdendam dengan sahabat tersebut. Tuan-tuan, biarlah aku sendiri yang menjatuhkan hukuman. Maka Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Atas alasan apa? Kerana tidak, Nabi kata SAW kata, supaya sejarah tidak tertulis Muhammad membunuh kawannya. Tuan-tuan, supaya tidak tertulis Muhammad membunuh kawannya. Orang tak akan lihat itu munafik ke, orang akan ingat yang itu Abdullah bin Ubay bin Salul masuk Islam, dia adalah sahabat, Muhammad bunuh sahabat. Itu yang akan orang highlightkan cerita yang sebegitu. Maka Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab itu dalam peruntukan ini Nabi letak apa? Siapa-siapa yang menghasut, bermusuh dengan Islam, kita mesti tentang dia walaupun dia itu adalah darah daging kita. Nampak, tuan-tuan? Sahabat dengar, sahabat taat, sahabat buat, tuan-tuan, perkara tersebut. Dan yang kelima, seorang Islam tidak boleh membunuh orang Islam yang lain. Mestilah dirujuk kepada Allah dan Rasulnya. Mestinya dengan rujuk kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Nabi SAW. Dan yang keenam, naungan Allah akan sentiasa bersama dengan orang yang saling merendah diri. Nampak, tuan-tuan? Yang tidak mendabik dada, jangan berasa betul dan cakap dengan elok-elok. Tuan-tuan, Nabi SAW gariskan perkara ini. Sesama kita mestilah saling merendah diri.
Contohnya dalam mesyuarat ke, kan nama mesyuarat tapi keputusan aku yang tentukan. Tuan-tuan, contoh. Dan jangan mendabik dada dan sentiasa berasa betul. Mentang-mentanglah dia ni seorang pegawai, ex pegawai dan sebagainya, yang kawan tu contohnya pencin, pembantu takbir, tak boleh pakai perkataan dia. Kita kena ambil orang-orang yang ada pengalaman, walaupun idea yang diberikan itu adalah idea yang bernas. Tuan-tuan, dan jangan mendabik dada, sentiasa bercakap dengan perkataan yang elok. Maksudnya cakap dengan perkataan yang elok. Jangan menjerit, jangan memalukan orang, dan berkata dengan perkataan yang baik. Dan yang ketujuh, orang Islam kena saling bantu-membantu. Dan yang ke-8, orang Yahudi yang tidak menentang Islam wajib untuk dilindungi dan dijaga harta, hak dia dan nyawa dia. Tuan-tuan, jangan saja curi harta orang yang bukan Islam. Yahudi yang membayar jizyah, iaitu cukai tahunan, dibayar kepada kerajaan Islam, itu pun dengan kemampuan dia. Sudahlah dengan kemampuan dia, dibayar pula setahun sekali saja. Tuan-tuan, di bawah pemerintahan Rasulullah SAW, mana-mana orang Yahudi yang berada di bumi Madinah yang tidak menentang Islam dan tidak menentang kerajaan Muhammad, dia wajib kita lindungi dia, diri dia, harta dia dan juga nyawa dia. Tak boleh saja-saja nak khianat orang lain. Saya pernah sebut dulu, mentang-mentang kita tengok yang tinggal telefon tu orang Hindu dan sebagainya, bukan Islam, kita pun pergi sarung, curi dia punya handphone. Tak apa, dia kafir. Macam tu kan. Tak boleh, tuan-tuan, tidak dibenarkan. Kita curi harta orang Islam pun salah, curi harta orang yang bukan Islam pun itu juga satu kesalahan. Mesti kita berikan bantuan kalau dia tidak menentang Islam. Dan yang ke-9, ketenteraman Islam tidak boleh diganggu dan digugat. Dan yang ke-10, tidak boleh membantu orang Islam menentang Islam ataupun membuat jenayah. Sebarang perbuatan khianat yang mengkhianati orang lain tidak dibenarkan di dalam Islam. Sebarang selisih pendapat mestilah dirujuk kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ke-12, membunuh orang Islam mesti dihukum qisas, melainkan penganjur berkata yang lain. Maksudnya, kalaulah seseorang itu dihukum dengan hukum dia bunuh orang, kena qisas, balas bunuh. Melainkan penganjur berkata dengan yang lain. Contoh, ahli keluarga dia kata, tak apa, saya maafkan, kebayar denda dan sebagainya, itu dibenarkan. Macam kita tengok baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, tahun lepas dekat Saudi ada yang terbunuh saudara dia. Kalau tuan-tuan perasan lah kisah tu. Dan kemudian ahli keluarga dia tak memaafkan. Ni saudara mara, tuan-tuan, ahli keluarga dia tak maafkan. Orang tunjuklah video ni, ahli keluarga yang berbunuh dan keluarga semati. Dan dia menghadiahkan, dia bawa habis keseluruhan harta, duit, cash semua, tunjuk kepada dia. Ahli keluarga dia tidak memaafkan, dia nak diqisas, nak balas bunuh, tuan-tuan. Maka dibalaslah bunuh kepada orang yang membunuh tersebut. Melainkan penganjur berkata, kalau dia nak maafkan ke tuan-tuan, ataupun dia nak terima hadiah lain ataupun pampasan yang lain, yang itu dibenarkan. Inilah perkara yang ditanam pada sahabat pada peringkat awal-awal Nabi SAW datang. Dan para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni benda baik apa yang kami kena buat? Kata Nabi, beri orang lain makan. Bagi orang makan ni salah satu perbuatan yang baik, dan Nabi SAW sangat menganjurkan. Bagi makan pada orang yang susah, supaya apa, tuan-tuan? Kalau dia ada makan, dia ada bantuan, dia tak akan masuk pecah rumah orang yang lain. Dia tak akan mencuri. Seperti mana kita tengok seorang ayah yang sanggup mencuri tin susu tin tu, sebab nak bagi anak dia makan dan minum. Tuan-tuan, nak bagi anak dia makan. Maka kalau kita membantu orang Islam, saudara Islam yang lain, memberi mereka makan dan keperluan, maka dia tidak akan melakukan
perbuatan seperti mencuri dan masuk ke dalam rumah yang lain. Dan Nabi SAW menganjurkan untuk kita memberi salam sesama Islam, ala man arafta wa lam ta'rif. Kita kenal ke, kita tak kenal ke, bagi salam. Nabi anjurkan untuk kita memberi salam. Hari ini orang bagi salam dengan orang yang kenal. Contoh, pergi pasar malam, nampak dari jauh Haji Basri lalu, ni kejap lagi dah ready nak bagi salam ni, sebab kenal. Bersisi, Assalamualaikum Haji, salam. Lepas tu pun lepas, kita pun berasa kemas betul lah. Kemas betul aku ni bagi salam. Lepas tu tengok orang lain tak kenal, tak bagi salam. Tak bagi salam. Kalau pun orang tu bagi salam, dia tak kenal kita, dia bagi salam kat kita, Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Siapa dia tu? Kita jadi pelik pula. Siapa dia tu? Kenal ke? Pernah sampai sini, rasa ni kali pertama pergi pasar malam kat sini. Kita jadi pelik pula, orang Islam lain bagi salam kepada kita. Terkenal, tak kenal, gila. Atau tuan-tuan, kita, orang lain bagi salam tak kenal, kita kata apa? Gila ke dia ni? Yang itu ayat kita, tuan-tuan kan? Nabi SAW kata, bagi salam, sebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Tuan-tuan, nanti Allah akan campakkan ke dalam hati mereka perasaan sejahtera dan kasih sayang. Tuan-tuan, kalau kita biasakan budaya ini, orang bagi salam dekat kita, tuan-tuan, orang yang tak kenal, kita kata apa, tuan-tuan, dalam hati kita? Selain daripada gila tadi itulah, kita kata apa? Baik orang ni. Siapa dia ni Kejap lagi nak tegur dia lah, nak tanya dia siapa. Tuan-tuan, orang yang bagi salam, Allah dah campakkan, dan ia juga mengikis perasaan takabur ataupun bangga diri. Orang yang mula-mula memberi salam, dia akan menghakis rasa rendah diri. Kita selalu bos yang kena menerima salam, tuan-tuan. Jarang bos bagi salam dekat anak buah. Apa ya, tuan? Sebab apa? Dia pangkat lebih tinggi, kita yang kena bagi hormat kepada dia. Silap, tuan-tuan. Nabi SAW, Nabi lah yang mendahului salam daripada sahabat-sahabat yang lain. Sehingga kan para sahabat, dia menyorok dekat belakang dinding ataupun pohon. Bila Nabi lalu, dia baru nak angkat tangan, Nabi dia Assalamualaikum. Nabi sentiasa mendahului salam. Salah satu orang Islam ini, dia mestilah selamat daripada lidah dan tangan orang Islam yang lain. Sebab itu para sahabat, dia sentiasa menahan diri dia daripada berkata kepada sahabat-sahabat yang lain. Dia tidak akan berkata dengan sahabat lain, menahan diri daripada mengata, dan tangan dia mesti selamat daripada orang Islam yang lain. Kamu tidak akan beriman dengan sempurna sehinggalah kamu sayang orang lain macam diri kamu. Kita sayang diri kita, kita doa minta ampun, kita pun kena minta ampun untuk kawan kita. Ya Allah, ampunkanlah aku. Kita pun minta, ya Allah, ampunkan juga dosa rakan-rakanku. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Dalam keadaan kita, Nabi SAW kata, tidak beriman sempurna sehinggalah kita sayang saudara kita lain macam kita sayang dia. Kita sayang dengan seseorang, contoh Nabi SAW, tuan-tuan, kalau sahabat puji, cantiklah tuan punya ni selendang ke apa ke, Nabi ambil. Kamu suka, ambil. Tuan-tuan cuba lepas ni puji kawan-kawan, tuan-tuan, cantiklah kereta ni, tengok, berdasarkan apa yang Nabi SAW buat dan daripada sirah, saya kena bagi ni. Tuan-tuan, kita tak boleh buat, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab itulah golongan yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah sahabat-sahabat yang terbaik, adalah sahabat-sahabat di kalangan sahabat Nabi SAW. Kemudian golongan tabi'in, kemudian tabi'in. Itu tingkatan dia, tuan-tuan. Nabi boleh bagi. Kalau orang puji Nabi, satu hari Nabi pernah menerima hadiah satu lembah yang dipenuhi dengan binatang ternakan, kambing. Lembah, tuan-tuan, lebih kurang macam tuan-tuan tengok New Zealand tu lah, yang lembu-lembu hitam putih tu. Sahabat datang, duduk sebelah Nabi. Hebatlah hadiah yang diberikan ni. Dan Nabi SAW kata, kamu kagum dengan hadiah ni?
suka kan, ambil semuanya kan. Kalau bagi seekor pun dah patut dah dapat pujian tuan-tuan, tapi Nabi SAW bagi semua. Macam kita dalam kereta, kita tengok ada orang naik motor dekat traffic light, hujan, tuan-tuan, kita nampak dia dalam keadaan, ya Allah, berikanlah dia kenderaan yang lebih baik. Tuan-tuan, kita kena ada bersikap dengan sikap yang begitu. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebab tu kalau kita minta, kita berdoa kepada diri kita nak kebaikan kepada kita, kita berikan juga kebaikan kepada orang lain. Kalau kita buat kenduri, tuan-tuan, selalunya sedekah ni apa, tuan-tuan? Kalau kita buat kenduri kan, orang kahwin ke, lauk dah habis, tak tahulah nak letak kat mana kan, pergi sedekah kat Mak Tafiz. Pukul 6.50 baru sampai makanan. Ini kami nak sedekah lah ni, ada makanan ni tuan-tuan 6.50 kan. Ustaz pun kata dah 6.50 dah, makanan tengah hari. Tuan-tuan, itu pun kadang-kadang sampai nak jadi basi makanan tersebut, tuan-tuan. Makan orang sakit perut. Tuan-tuan, bagi apa yang kita suka kepada diri kita kepada orang yang lain. Saya pernah tengok orang infak. Siapa nak infak telekung kat masjid dan surau, dapat banyak telekung, tuan-tuan. Habis tak lalat telekung. Telekung yang ada tak lalat tu kan, orang ambil wuduk kat bahagian telinga, selalunya bahagian telinga ni yang banyak tak lalat ni kan, sebab dia ambil wuduk. Telekung macam tu yang kita nak bagi. Dia kata sebab dah tak pakai, dia pun dah beli Siti Khadijah kan, dia pun telekung ni saya infak lah. Bangga dia, kita infak ni bang kan, bagi. Tuan-tuan, telekung dah bertahik lalat, dah kelabu, tuan-tuan, baru kita nak bagi. Kita kena bagi seperti mana kita sayang kat diri kita, nak terbaik untuk diri kita, kita bagi juga kepada orang lain dengan yang terbaik. Dan tidak masuk syurga selagi mana jiran dia dalam keadaan mungkar tanpa ditegur. Kita tahu jiran kita jenis memang tak pergi semayang, contoh tak solat jemaah ke apa ke, kita kena bagi tahu dengan dia. Kita pergi masjid, kita tengok dia dekat luar tu masih lagi mengerti jam, dah pukul 7 suku macam tu, azan 7.30. Kena sebut dia, tuan-tuan, walaupun sekali, jom di masjid, ada jamuan ni, jangan cakap kuliah, tuan-tuan. Kuliah kan dia tak datang, cakap ada jamuan ni, kita masjid kita buat kambing, biar dia datang. Mungkin kali kedua, kali ketiga. Sebab apa? Tidak masuk syurga selagi mana jiran dia dalam keadaan mungkar tanpa kita tegur. Kita seronok pergi masjid seorang-seorang, kita tak ajak jiran kita untuk sama-sama dalam ke arah kebaikan. Dan perjanjian khusus Nabi SAW buat juga kepada orang Yahudi. Tadi dengan orang Ansar dan orang Muhajirin, Nabi SAW juga nyatakan bahawa sesungguhnya ada keperluan untuk mendatangi Yahudi dan melaksanakan perjanjian bersama dengan orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi juga kalau kerajaan Islam Madinah diserang, mereka kena bersama-sama dengan pimpinan untuk mempertahankan Islam, sama-sama membantu. Wajib menolong orang yang dizalimi. Tidak boleh seseorang melakukan kejahatan terhadap sekutunya walaupun berlainan agama. Sebab satu kerajaan di bawah pimpinan Islam mesti kena sama-sama membantu orang Islam. Orang Yahudi berkewajipan menanggung nafkah mereka sendiri, dan orang Islam perlu menanggung nafkah mereka sendiri tanpa melibatkan orang yang bukan Islam yang lain. Maksudnya dalam hal ini kita tak boleh ambil harta orang lain. Orang Yahudi, nafkah orang Yahudi, orang Islam, nafkah orang Islam. Dan kena saling menasihati, melakukan kebaikan dan tidak boleh melakukan kejahatan. Sebab itu tuan-tuan, nanti kita akan tengok dalam beberapa siri nanti, Nabi SAW halau orang-orang Yahudi. Kenapa orang yang kena halau pula? Tadi kata bukan main lagi, kena janji tolong membantu, harta mereka tak boleh dicuri, nyawa mereka tidak boleh dibunuh. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, sebab apa? Sebab mereka melanggar perjanjian. Nabi SAW tidak akan mengkhianati perjanjian tersebut. Sehinggalah nanti kita akan tengok dalam kisah peperangan Khandaq, apabila Yahudi yang telah dihalau datang menemui Bani Quraizah. Dia kata, jom kita ni sama-sama Yahudi, kena tolong
sama-sama Yahudi, lawan dengan Muhammad. Sebelum ni kita berkawan. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, aku tidak pernah melihat Muhammad kecuali sifat kebaikan dia dan juga adilnya Muhammad ini. Sampai dah disebut-sebut dengan bangsa, dengan saudara, dengan nama Yahudi itu tersebut. Akhirnya Bani Quraizah mengkhianati. Nanti baru Nabi perang dengan Bani Quraizah, tuan-tuan. Nabi buat perjanjian. Inilah yang Nabi SAW buat, perjanjian-perjanjian yang sebegini untuk memastikan orang Islam itu kesatuannya dalam keadaan kukuh. Dan juga walaupun di dalam Madinah itu ada orang Yahudi, hak dan tanggungjawab mereka juga harus kita layan. Kenapa hari ini kita berperang dengan Yahudi? Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Yahudi sekarang, terutamanya di Palestin, mereka menentang Islam. Islam ini bukan satu-satu agama yang pergi cari pasal dengan orang lain. Islam bukan satu-satu agama yang suka-suka nak pergi perang negara lain, nak pergi takluk ke. Melainkan Islam itu mula dijajah ataupun dikhianati, barulah kita kena mempertahankan diri kita. InsyaAllah, tuan-tuan, nanti selepas ni kita akan masuk pada tahun yang sama juga. Seawal tahun pertama hijrah Nabi SAW, Nabi mula mendengar berita. Tuan-tuan, baru pertama, tuan-tuan, orang kata baru pindah. Seawal tahun pertama Nabi SAW mendengar kerajaan Mekah sudah pun melakukan persiapan untuk menyerang Madinah, mengumpulkan dana ekonomi untuk disalurkan terutamanya untuk peperangan. Seawal tahun pertama, bila Nabi hantar pasukan Sariyah, pasukan pengintip untuk dengar berita tersebut betul ke Mekah ni dalam keadaan bersedia mengumpul dana untuk menyerang Madinah, maka pasukan Sariyah pengintip pergi, benar ya Rasulullah. Jadi nak serang ni serius ya, tuan-tuan, sebab nak berperang. Bila nak berperang, dalam tempoh pasukan Sariyah itu nak kumpul dana, ialah, tuan-tuan, ni berniaga, pergi ke Syam, dapat harta itu untuk beli senjata, beli kuda, beli baju besi, beli panah, siapkan kelengkapan perang untuk nak menyerang Rasulullah SAW. Dan seawal tahun pertama juga Nabi hantar pasukan pengintip untuk menyekat mana-mana kabilah yang datang, pasukan dagangan yang nak berniaga. Kalau daripada Mekah, Nabi hantar pasukan Sariyah untuk tahan, sekat mereka dan rampas harta mereka. Pelik, tuan-tuan, Nabi rampas harta. Antaranya, tuan-tuan, Nabi buat perkara tersebut adalah kerana Rasulullah SAW nak kembalikan hak orang Muhajirin yang datang berhijrah ke Madinah. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka hijrah, mereka bawa kosong harta. Rumah mereka ditinggalkan, kenderaan mereka ditinggalkan, dan kesemua harta mereka diguna secara bebas oleh orang-orang Quraisy Mekah. Ialah orang rumah tinggal, nampak pula ada unta berikat kenderaan lah tu, tuan-tuan. Dia ambil jadi kenderaan dia, ambil menjadi hak dia. Antara sebab peperangan Nabi hantar pasukan Sariyah ini untuk sekat dagangan mereka, sebab dagangan tersebut ditumpukan untuk menjana ekonomi untuk berperang. Dan Nabi juga nak mengembalikan hak-hak orang Islam yang telah mereka ambil. Nanti kita akan tengok banyak, tuan-tuan. Seawal tahun pertama sibuk kedudukan Nabi tahun pertama Ramadan tahun 1. Lepas Ramadan Syawal, tuan-tuan, Zulkaidah, setiap bulan Nabi hantar pasukan-pasukan Sariyah. Sibuknya Rasulullah SAW tak sempat untuk berehat. Sebenarnya, tuan-tuan, kita akan tengok dalam pertemuan akan datang, insya-Allah. Sekadar itu dulu, kita berhenti dekat sini. Nanti kita akan masuk, kita akan tengok sebelum peperangan Badar itu apa yang berlaku. Banyak siri-siri peperangan kecil. Kita tahu secara am Badar adalah peperangan yang pertama. Tapi kita dah belajar sirah, tuan-tuan, kita akan tahu dah, rupanya sebelum tu ada peperangan kecil lagi. Peperangan kecil, Nabi hantar pasukan dan sebagainya. Semuanya itu kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Sekadar itu dulu, tuan-tuan. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah, asbab kita mendengar sirah
Allah campakkan rasa sayang kita kepada Nabi, dan Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para Nabi dan para Rasul, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami, sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan. Ya Allah, permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.